Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Saya mulakan pengurusi Bilal, Imam, Ali Jawatan Kuasa, Surah Pedas Perdana, seterusnya hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, apa tuan-tuan. Alhamdulillah, sama-sama kita dapat bertemu lagi pada malam ni walaupun hujan banyak-banyak kan. Jadi insya-Allah sama-sama kita meneruskan lagi sesi perkuliahan kita. Dan saya suka untuk mengingatkan diri saya dan juga diri tuan-tuan bahawa kita kini berada pada bulan Rejab. Ini 12 Rejab. 12 Rejab. Biasanya bulan Rejab ni awal sambut apa tuan-tuan? Apa? Isra' Mi'raj kan. Biasanya Rejab awal sambut Isra' dan Mi'raj. Tetapi betul ke Isra' dan Mi'raj itu berlaku peristiwa tu? Maksudnya ulama sepakat dia berlaku pada bulan Rejab. Adakah ulama bersepakat? Kan kita biasa sambut 27 Rejab kan, Isra' Mi'raj itu 27. Adakah ulama bersepakat 27 Rejab itu tarikh berlakunya Isra' dan Mi'raj? Tidak, tidak. Sekurang-kurangnya ada lebih kurang 8 pendapat bila berlakunya Isra' dan Mi'raj. Jadi di kalangan mu'arrikh yang dipanggil sejarawan ini mengatakan sebelum kita pergi kepada bulan, tahun dulu. Tahunnya, bila tahun berlakunya Isra' dan Mi'raj. Ada yang mengatakan tahun pertama Nabi dilantik menjadi Rasul. Waktu umur Nabi 40 tu kan, Nabi dilantik menjadi Rasul umur 40. Tahun pertama tu juga lantik naik Isra' dan Mi'raj. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan Nabi naik Isra' ni dia daripada Mekah ke Madinah. Naik itu Mi'raj, Isra' tu pergi ke Masjidil Aqsa. Peristiwa tu ada yang mengatakan pada 5 tahun ke-5 Nabi dilantik menjadi Rasul. Dan pendapat yang ketiga mengatakan Nabi Isra' dan Mi'raj berlaku pada tahun ke-10. Pendapat yang ketiga ni yang mengatakan tahun ke-10 ni dia yang letak 27 Rejab tahun ke-10. Yang ni lah pendapat yang kita pakai di Malaysia ni. Di Malaysia ni 27 Rejab tahun ke-10. Pendapat Al-Manzur Furi, pendapat ulama daripada India, dia kata 27 Rejab. Cumanya tuan-tuan, pendapat ni bukan apa. Sebab bila 27 Rejab tahun ke-10, sepakat ulama mengatakan Isra' dan Mi'raj berlaku selepas Khadijah meninggal. Khadijah isteri Nabi meninggal. Jadi pada tahun ke-10 tu Khadijah masih hidup. Khadijah masih hidup waktu tu. Itu baru 3 pendapat. Saya kata ada berapa pendapat tadi? 8. So ada lagi 5 pendapat. Dan 5 pendapat ni mengatakan Isra' dan Mi'raj berlaku pada tahun yang ke-12. Tahun ke-12. Tahun ke-12 kita boleh rasa pendapat ni tepat sikit sebab Khadijah dah meninggal. So yang mengatakan pada pada tahun ke-12 ni tak ada bulan Rejab. Yang ada bulan Muharram, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Ramadan, Syawal. Ada 5. So tak ada Rejab dekat sini. So apa tadi? Muharram, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Ramadan dan juga Syawal 5. So yang ni lah pendapat. Kalau ikutnya tahun tu 12 tu lah yang paling tepat sebab lepas Khadijah meninggal. Jadi masyhur maknanya pendapat yang popular di kalangan sejarawan. Sejarawan bukan pendapat orang ramai. Orang ramai memang anggap pendapat 27 ni lah paling tepat, tapi paling biasa dengar kan. Tapi di kalangan sejarawan pendapat yang paling tepat adalah paling popular di kalangan mereka 5 ni lah. Tapi yang paling popular adalah pada bulan Rabiul Awal. Jadi kita tak apalah nak sambut pada Rejab. Bila-bila lah kita nak sambut, kita sambut lah.
Kan peristiwa itu berlaku, tetapi kita nak jazam, kita nak kata sure berlaku bulan Rejab, tak sure berlaku pada bulan Rejab, kerana ia pendapat yang popular adalah pada bulan Rabiul Awal. So nak bagi juga peringatan kepada kita bahawa kadang-kadang kita ni orang Melayu ada satu satu sikap yang rasa tarikh ini keramat kan. Kita ada rasa tarikh ni keramat, tarikh ni keramat tu yang buat kenduri apa 20 hari bulan Soboleh, 2000 Soboleh kan, 2011 20. Jadi dia tarikh tu bagi dia sesuatu yang penting sangat kan. Kadang-kadang pada awal Islam maknanya tarikh-tarikh ni tak begitu signifikan. Tarikh-tarikh tak penting pun. Yang penting berlaku tak Isra dan Mi'raj. Orang beriman wajib beriman bahawa Isra dan Mi'raj berlaku, cuma bila yang tu khilaf di kalangan ahli-ahli akademik ataupun ulama khilaf bila berlaku sebenar. Sebab tu macam tarikh Nabi SAW lahir bila tuan-tuan? Bila tarikh Nabi lahir? Yang kita biasa dengar lah 12 Rabiul Awal. Adakah itu pendapat yang paling tepat? Wah, ini semua bukan nak merosakkan kita punya otak, tak. Kita nak bagi tahu tarikh ni tak sepenting tu. Tarikh ni tak penting. Yang penting Nabi lahir tak? Nabi lahir. Tapi bila lahir dia tu? Okey. Kalau ikut bulan ada berapa bulan lah. Ada yang kata Muharram, ada yang kata Rabiul Awal, ada yang kata Rabiul Awal, ada yang kata pada bulan Ramadan pun ada. Ramadan ni sebab dia punya pendapat Quran turun kali pertama bila bulan Ramadan. Jadi kira macam cukup 40 tahun lah. Dia lahir bulan Ramadan, dapat Quran bulan Ramadan, balik kira cukup 40 tahun. Ada yang pendapat macam tu lah. Jadi ada lebih kurang banyak pendapat lah bila bulan Nabi SAW lahir ni. Tapi 12, tapi Rabiul Awal yang paling popular lah Nabi lahir ni. Tapi betul ke 12? Kalau ikut kajian dia orang ni kaji balik kan, dia orang balik tahun gajah tu, tahun gajah kan Nabi lahir tahun gajah kan. Tapi yang pasti Nabi lahir hari Isnin pasti. Sebab Nabi kata dia lahir wulitu yaumal Isnin, aku lahir pada hari Isnin. Jadi para ulama ni cari balik tahun gajah ni lebih kurang 571 Masihi lah kan. Dia cari balik tahun 571 Masihi, hari Isnin bulan Rabiul Awal. Kalau cek balik kan, orang-orang yang astronomi dia cari balik kan, 12 hari bulan bukan hari Isnin. Kalau ikut hari Isnin tadi itu 9 Rabiul Awal. Jadi kita nak beritahu kat sini bukanlah pasti tarikh-tarikh ni kan. Yang pasti kita orang beriman ni bukan pasti beriman pada tarikh tu, tak. Yang pastinya peristiwa ataupun kelahiran Nabi SAW itu berlaku. Tuan-tuan dan rahmati Allah Azza wa Jalla sekalian, cukuplah untuk mukadimah itu. Jadi tuan-tuan, jadi nak beritahu sikitlah, kita ni mungkin tukar silibus. Kalau dulu kita belajar pun tafsir lah kan, juzuk amma kan, hari itu surah Fatihah, lepas tu masuk surah Wadduha, lepas tu nak masuk surah Alam Nashrah. Tapi lepas kita bincang hari itu, bulan lepas bincang dengan pengurusi, dengan beberapa orang ahli jadual kuasa, ada cadangan untuk kita tukar silibus kan, iaitu kita nak belajar itu cadang kitab ni, kitab yang marin Qadhi aja ni kan, Qadhi Fadli apa nama dia. Qadhi itu dia mengajar kitab ayat-ayat suruhan. Mungkin nampak lebih fokus kan tuan-tuan, mungkin apa nak kena buat ni kan, nak jadi orang Islam ni apa nak kena buat kan, nampak macam lebih fokus lah. Tapi kan tuan-tuan setelah saya tengok balik kitab ni kan, saya tengok macam tu lah kan, tak tahu nak beri orang ada. Kitab ni terlampau simple sangat, terlampau simple sangat. Contoh perintah menyusukan anak-anak, ayat Quran. Lepas tu masuk pula tadi dulu, perintah memelihara anak dengan baik, ayat Quran. Perintah memberi pendidikan, ayat Quran. Jadi macam terlampau simple. Kita mungkin tak dapat capture, kita tak dapat tangkap kan. Sebenarnya ayat Quran ni dia bukan macam tu, baca tu kan. Ayat Quran itu perlu diberi keadilan padanya kan. Setiap perkataan yang bagi itu ataupun fiqh ataupun konteks di belakang ayat tu perlu diberi perhatian kan. Jadi kita mungkin saya boleh tengok tu, nanti tak dapat apa sangat lah, maknanya kita tak dapat fiqh kan, apa ni, ilmu tu kita tak berapa jelas. Kita mungkin tahulah kono buat, tapi kita tak berapa
tak berapa ni lah kalau tengok kitab ni lah. So saya tengok balik, tengok ada satu kitab saya, boleh kat Musi bagi ni. Nama kitab ni sama jugalah, yang ni ayat-ayat suruhan. Maknanya perintah menyusukan anak aduh kan, perintah jaga anak ni ayat. Yang ni dia terbalik sikit, tapi dia bahasa Arab lah tu masalah tu kan. Tapi tak apa kot, kita cubalah kan. Kalau fed up dia kan, kita tukar dah balik. Kan dia bahasa Arab, bahasa Arab. Nama kitab ni Ad-Durar Al-Bahiyah, Ad-Durar Al-Bahiyah, mutiara yang cantik fi bayan, dalam menerangkan Al-Manahi Asy-Syar'iyyah. Kitab yang besar tu Al-Manahi Asy-Syar'iyyah, larangan-larangan syarak min nususil kitab wa sunnah, daripada nas-nas kitab dan juga sunnah. Jadi yang ni suruhan, yang ni larangan. Suruhan ni mungkin kadang-kadang kita dah tahu dah kan, agama ni suruh kita tu, kita kadang-kadang tahu dah kan? Sebab kadang-kadang agama ini adalah fitrah kan? Kadang-kadang benda tu kita boleh rasa ini agama suruh kan? Tapi larangan kadang-kadang kita terlepas pandang kan? So kitab ni dia susun larangan-larangan yang agama tak bagi buat dia susun daripada kitab, daripada mula akidah kita kan, akidah kita apa yang tak boleh dalam akidah ni. Akidah ni macam akidah kita beriman dengan Allah, Rasul semua, tapi apa yang tak boleh ada dalam akidah kita. Okay, nombor satu, tu bab pertama ni. Bab kedua dia susun ikut bab taharah pula. Kita ikut bab fiqh. Maksudnya taharah. Dalam waktu wuduk, apa benda yang kita tak boleh buat. Dalam sebelum wuduk tu, waktu kita buang air, apa yang tak boleh buat. Contohlah, tengoklah apa benda ni. Saya nak cadanglah kat sini, maknanya kita mungkin cuba pakai kitab ni lah. So dalam akidah ni ada beberapa benda yang dilarang. Antaranya syirik. Akidah syirik tak boleh. Istighasah, isti'azah, wulu. Okey, lepas tu benda-benda tu istilah lah kan. Lepas tu dalam bab taharah, taharah ni bersuci kan. Kita tahu bersuci tu air mutlak, air sama kita, tapi larangan dia apa? Larangan dia antara yang dilarang di dalam syarak bila membersih tu, contohnya babun nahyi 'anil tabawul fil ma'ir rakid wal ighsal fi. Larangan untuk kencing di tempat air yang stagnan. Stagnan ni apa? Air yang tak bergerak kan, air tu tak mengalir. Dilarang untuk kencing pada tempat air yang tak mengalir dan mandi padanya. Membasuh air besar tu, basuh padanya. So ada larangan dalam agama, jangan buat macam tu. Kita kadang-kadang terlepas pandang larangan lepas tu larangan untuk makan dan minum pada bekas emas dan juga perak kan. Okey, jadi kita nak belajar larangan-larangan. Okey. Apa lagi? Contohnya dalam solat kitabus solat, masuk dalam bab solat. Bab solat, apa yang dilarang di dalam solat? Babun nahyi 'an adami itmamir ruku'i was sujudi wa iqamatis sulbi bainahuma. Okey, susah sikit tu. Antar qira'at al-imam. Okey, tak apa. Larangan untuk tidak menyempurnakan rukuk dan sujud. Kan? Maksudnya kita rukuk tu tak habis. Ada larangan. Jadi itu antara perkara-perkara yang saya nak suggest kat sini. Mungkin kita boleh belajar lah perkara-perkara yang dilarang di dalam agama, yang perlu kita kadang-kadang kita tak tahu tak boleh buat jadi benda tu yang kita nak belajar lah. And instead of suruhan. Jadi agama ni ada dua benda, buat suruhan kita buat, dan ada juga larangan. Larangan yang kita tinggalkan dan dapat pahala. Tinggalkan bukan tinggal dapat kosong, tak. Tinggal pun dapat pahala, sebab kita tahu itu larangan. Tuan-tuan dirahmati Allah Azza wa Jalla sekalian. Jadi saya ingat saya nak try lah dulu kitab ni. Kita try kitab Al-Manahi Asy-Syar'iyyah ni, larangan-larangan syarak yang disusun oleh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin, seorang ulama daripada Saudi lah. Tak apalah daripada mana pun dia datang, yang penting isinya betul. Kadang-kadang kita sensitif, negara ni tak boleh, negara ni tak boleh kan. Kadang ada orang macam tu kan. Tak penting dia datang daripada mana pun. Yang penting dia ajar apa? Dia ajar Al-Quran, hadis, betul? Ni datang daripada tempat yang mulia, keturunan Nabi, tapi ajar merepek-repek. Yang tu tak boleh. Kalau dia keturunan Nabi pun, tapi dia ajar merepek-repek. Saya mimpi malam tadi kita kena break macam ni. Yang tu tak betul lah. Itu bukan ajar daripada Al-Quran dan juga
hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, jadi kita nak start dengan kitab ni. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Manahi Syar'iyyah, Ad-Durar Al-Bahiyah fi Bayani Al-Manahi Syar'iyyah. Mutiara-mutiara yang cantik dalam menerangkan larangan-larangan syarak. Jadi syarak itu apa? Syarak itu adalah peraturan, undang-undang. Siapa pembuat undang-undang? Allah Azza wa Jalla. Jadi bila kita kata larangan syarak, siapa yang larang? Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, dia mulakan dengan saya lompat-lompat dia kat sini maknanya mukaddimah oleh pentahqiq kitab ini. Jadi dia start qala ta'ala, dia start dengan puji innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Dia start dengan puji dan juga minta Allah tolong dan Allah ampunkan dia. Lepas tu dia start dengan wa ba'du, dia tukar topik dan dia terus masuk di dalam firman Allah qala ta'ala wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu. Apa yang Rasul bawa datang kepada kamu, ambil. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dia larang jauhi. Fantahu, stop. Stop. Okey. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha syadidul iqab, dan sesungguhnya Allah itu amat dahsyat balasannya. Okey. Jadi perkataan yang kita nak tengok kat sini adalah wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi perkataan bertakwalah kepada Allah ini sering kita dengar di dalam Al-Quran. Apa makna bertakwa? Takwa itu jaga, waqa. Maksudnya waqa itu pelihara. Kita pelihara diri kita daripada buat ataupun langkau apa yang Allah dah hadkan. Yang ni jangan buat, ini buat, tengah-tengah tu. So kita, kalau kita bertakwa, kita dah main dalam tu ya. Kalau kita lompat keluar, maknanya kita dah langgar, kita dah melampau. Okey, yang itulah bertakwa kepada Allah. Kita jaga diri kita daripada buat benda-benda yang menjadi kemurkaan Allah. Sebab tu bila ditanya para ulama apa itu takwa, mereka kata, kalau dalam khutbah pun ada tuan-tuan, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah dengan melakukan segala suruhan dan meninggalkan segala tegahan. Yang itulah takwa. Jadi takwa tu macam mana kita jaga diri kita daripada Allah marah kita. Jadi kita buat apa dia suruh dan kita tak buat apa yang dia tak bagi. Yang tu kan. Okey. Ibnu Katsir rahimahullah, dia tulis komen kat sini, maknanya Al-Imam Ibnu Katsir apabila mentafsirkan ayat tadi, apa yang telah dibawa datang kepada kamu oleh Rasul, ambil, dan apa yang dilarang maka berhenti, fantahu. Ibnu Katsir kata ai mahma amarakum bihi faf'aluhu. Apa sahaja yang dia suruh engkau buat. Kata Ibnu Katsir, maknanya apa yang Allah Taala suruh buat. Wa mahma nahakum anhu fajtanibuhu, dan apa sahaja yang dilarang daripada engkau itu jauhi. Fa innahu innama ya'muru bi khairin wa yanha 'an syarrin. Sesungguhnya Allah Taala hanya suruh kita itu buat benda yang baik. Kalau buat benda tu dia akan jadi kebaikan. Itu sahaja yang Allah akan suruh kita. Dan kalau dia larang kita, maknanya benda itu buruk. Benda itu buruk. Jadi seperti mana Allah SWT larang kita makan benda-benda yang kotor. Contoh macam khinzir kan, khinzir, bangkai, darah. Allah itu dilarang di dalam agama. Jadi kalau kita cek balik sebab apa, mungkinlah sebab dia khinzir kita tahulah kotor kan, makan benda-benda kotor, makan sampah kan. Kalau kita duduk kampung biasa kita perasanlah babi dia akan kumpul dekat sampah tu malam-malam kan, makan benda-benda kotor. Bangkai pun kotor. Darah pun kadang-kadang mengandungi virus-virus. Jadi kita tahu larangan Allah SWT tidak akan dia tak akan larang kita, melainkan benda tu mesti tak elok. Okey. Jadi itulah kitab ini nak bagi tahu apa larangan-larangan Allah terhadap kita itu. Okey. Okey, dalam hadis wasabata fi sahihain, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Nabi SAW beritahu, apabila aku arahkan korang untuk buat sesuatu, maka datangilah dia dengan kadar kemampuan engkau. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, dan apa yang aku telah larang kamu daripadanya,
maka jauhilah. Okay, jadi jelas dalam syariat ini ada benda yang disuruh dan ada benda yang dilarang. Okey, jadi yang tu clear lah kot. Saya ingat untuk mukadimah pentahqiq ini saya ingat clear yang tu. Saya zaman Allah ya syaitan bila. Okey. Yang ni juga dia quote dalam mukadimah muhaqqiq ni adalah orang yang dia ambil balik tulisan orang tu dan dia betulkan sikit, mungkin ada salah hijau ke, dia tambah sikit rujukan kat bawah, yang tu muhaqqiq Dalam mukadimah orang yang mentahqiq kitab ni, dia ambil kata-kata Syekh As-Sa'di rahimahullah di dalam Qawaidul Hissan. Dia sebut di dalam kaedah yang ke-49 Syekh As-Sa'di ada kitab nama dia Qawaidul Hissan. Dia sebut dalam kaedah yang ke-49 iaitu larangan idza mana'a Allahu ibadahul mu'minina syai'an tata'allaqu bihi iradatuhu fataha lahum baban adfa'u lahum minhu wa ashal wa awdah. Apabila Allah Ta'ala itu melarang hamba-Nya, orang-orang yang beriman, sesuatu yang kita nak sangat orang kadang-kadang benda-benda yang nikmat dalam dunia ni banyak tuan-tuan kan. Bila Allah Ta'ala larang, nescaya dia buka untuk mereka itu pintu-pintu yang lebih bermanfaat dan lebih mudah dan lebih utama untuk mereka. Okey. Okey, lepas tu disebut juga di dalam mukadimah ni, wala tatamannu ma faddalallah, firman Allah Subhanahu wa taala, wala tatamannu ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibun mimma iktasabu walin-nisa'i nasibun mimma iktasabna was'alullaha min fadlih. Firman Allah, dan janganlah kamu mengharapkan apa yang Allah lebihkan sebahagian kamu ke atas sebahagian yang lain. Bagi lelaki-lelaki ada bahagian terhadap apa yang mereka kerjakan, dan bagi perempuan-perempuan ada bahagiannya terhadap apa yang mereka kerjakan. Dan mintalah Allah daripada kelebihan-kelebihannya, min fadlih, daripada kelebihannya. Okey, jadi di dalam agama ni juga selain daripada kita tak boleh buat sesuatu itu, antara benda yang dilarang oleh syarak juga adalah kita mengharapkan kelebihan orang lain. Apa yang Allah Ta'ala beri dekat orang tu. Contohnya, apa yang Allah Ta'ala beri, Allah Ta'ala ada yang bagi orang miskin dalam dunia dan ada orang bagi orang kaya. Ada orang yang popular, ada orang yang tak popular. Apa lagi, ada yang menjadi pemimpin, pemimpin, dia jadi ketua kampung ke, dia jadi Perdana Menteri ke kan. Jadi jangan kita harap ya Allah, aku nak jawatan tu jatuh kan. Jangan kita harap kelebihan dia tu dengan cara kita nak dan dia jatuh. Jadi itu yang larangan Allah. La tatamannu ma fatalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Jadi jangan kita berharap dengan benda-benda kelebihan yang Allah Ta'ala lebihkan seorang ke atas seorang lain. Tetapi kita tidak dilarang terhadap benda-benda yang berkaitan dengan akhirat. Contohnya adalah ilmu. Ya Allah, bagilah aku ilmu seperti dia. Ya Allah, bagilah aku ni baik macam dia. Terhadap benda-benda dunia ini, agama tak bagi kita. Maksudnya kita nak kaya, kita kaya lah. Ya Allah, bagi kekayaan dia, dan dapat dia jatuh. Yang tu tak boleh. Tetapi kalau ilmu, kesalehan, amal, ya Allah, dia ni rajin, dia ni kan, jadi aku macam dia. Yang tu tidak dilarang dalam syariat. Apa lagi kat sini? Okey. Kaedah antara benda yang di dalam mukadimah ni, mukadimah saya laju-laju pada mukadimah ni. Banyak ni. Kalau baca ni maun habis mukadimah hari ni kan. Okey, kaedah yang diletakkan di dalam mukadimah ni, kaedah yang ke-69 oleh Syekh As-Sa'di di dalam kitabnya Al-Qawaidul Hissan. Penulis meletakkan di situ, diletakkan kaedah man taraka syai'an lillahi
awwadahullahu khairan minhu. Sesiapa yang meninggalkan sesuatu kerana Allah, Allah akan gantikannya yang lebih baik. Allah akan gantikannya dengan perkara yang lebih baik. Kita tinggalkan sesuatu tu kita nak sangat, kita nak sangat buat benda tu, tapi benda tu haram, kita batalkan niat kita. Kita batalkan, nescaya Allah gantikan kepada kita. Sebab kita benda kita tak buat itu sebab kita tahu, kita tahu Allah tak suka yang itu. Okey. Jadi dia bagi contoh, apa contoh kaedah ni? Ada di dalam Al-Quran. Contohnya, faminha ma dzakarahu Allah 'alal muhajirin al-awwalin alladhina hajaru awtanahum wa amwalahum ahbabahum lillahi fa'awwadahum ar-rizqa wal wasi' fid dunya wal 'izza wat tamkin. Okey. Allah dia sebut contohnya orang-orang muhajirin, tuan-tuan. Orang-orang muhajirin ni siapa? Dia berpindah daripada Mekah ke Madinah. Dia tinggalkan Mekah kenapa? Kerana Allah suruh. Allah suruh tinggalkan. Jadi bila tinggalkan Mekah, apa yang dia tinggalkan? Rumah, dia tinggalkan harta, dia tinggalkan kekasih-kekasih, dia tinggalkan kawan-kawan, dia tinggalkan jiran-jiran yang dia suka. Kadang-kadang kita bila duduk rumah tu kita tahu kita selesa bila kita duduk rumah. Kita ke musafir, kita rasa walaupun duduk hotel mewah, tapi kita tak rasa cukup selesa, tak selesa. Ada benda yang tak ada. Jadi mereka itu tinggalkan semua yang mereka suka kerana Allah. Lalu apa yang Allah gantikan kepada orang-orang muhajirin? Allah gantikan mereka dengan fa'awwadahumullahu rizqal wasi'. Allah gantikan dengan mereka itu rezeki yang luas. Rezeki yang luas. Mana datang rezeki mereka ni, tuan-tuan? Melalui peperangan. Bila peperangan, dapat harta ghanimah, dapat harta rampasan perang. Jadi start tu orang Islam jadi senang. Jadi orang Islam ni start kaya ni start antara permulaan dia adalah apabila di dalam perang Khaybar Madinah. Apabila orang Yahudi ni khianat dengan Nabi, orang muhajirin di Madinah ni kan ada orang muhajirin dan Ansar. Jadi bila Yahudi khianat mereka dalam peperangan Khandaq, dalam perangan Ahzab atau perang Khandaq atau yang kita kenal tu, bila dia khianat, dia buka, apabila dia serang orang-orang Yahudi yang khianat ni tadi, ternyata harta mereka banyak sangat. Jadi orang Islam jadi senang waktu tu. Jadi apa balasannya? Tinggalkan segala harta di Mekah yang tak berapa lah, taklah kaya sangat, sebab orang Islam taklah kaya sangat dekat Mekah, tapi bila duduk di Madinah jadi kaya. Allah gantikan. Yakin dengan Allah Azza wa Jalla. Lepas tu dia bagi contoh Ibrahim, lamma i'tazala qaumahu wa abahu wa ma yad'una min dunillahi wa haba lahu Ishaq wa Yaqub alaihimus salam wa dzurriyyatus salihin. Apabila Ibrahim ini meninggalkan bapaknya dan juga kaumnya, ditinggalkan kaum dan juga bapaknya. Ibrahim ni dia hidup macam itulah, seorang fighter dia, seorang pejuang. Jadi bila bapak dia pun tak mau dengar cakap dia, bapak dia nama Azar. Jadi Azar ini pembuat berhala. Dia kata apa yang kau buat ni semua sosek kan. Bapak dia marah dia. Jadi dia pun tinggalkan. Sebab dah usaha banyak kali, tak mau dengar, tinggalkan. Jadi apa yang Allah gantikan, bapak dia tak duduk dengan dia kan. Kadang-kadang itu satu nikmat apabila kita ada bapa, kita ada bapa, kita ada keluarga, ada parents, kita rasa happy kan. Tapi bila dia tinggalkan kerana Allah Azza wa Jalla, apa yang Allah bagi kepada Ibrahim? Anaknya iaitu Ishaq dan juga Ismail. Ada keturunan mereka iaitu Yaqub Yaqub. Okey, jadi banyaklah keturunan Ibrahim itu. Nabi itu banyak datang juga daripada keturunan Ibrahim, Ishaq, Yaqub datang daripada mereka itu banyak. Dia tinggalkan seorangnya bapa dia dan juga kaum dia, tapi Allah bagi balik dia punya ganti itu banyak. Nampak Okey, lagi apa lagi? Yusuf alaihi salam. Dia bagi contoh Nabi Yusuf. Apa yang dia tinggalkan kerana Allah? Betul-betul lah, seorang lelaki yang handsome di rumah seorang kaya di Mesir. Nabi Yusuf ditangkap jadi hamba, tinggal di sebuah rumah Al-Aziz. Rumah Al-Aziz maknanya rumah menteri lah.
Kalau tak menteri pun, mungkin kalau tak gubernur pun, mungkin menteri lah. Menteri, salah seorang menteri di Mesir. Mesir ni waktu tu antara ketamadunan yang terhebat lah. Maknanya kekayaan mereka sangat dahsyat lah. Jadi Yusuf adalah salah seorang hamba di rumah seorang menteri, lelaki handsome yang digoda oleh isteri Al-Aziz. Apa yang Nabi Yusuf buat? Yang goda tu pun bukan tak lawan orang Jadi, tapi dia stop. Apa yang Allah gantikan untuk dia? Kerajaan. Dia menguruskan harta Mesir. Khaza'inu. Dia minta kepada pemimpin untuk lantik dia jadi menjaga. Dia macam menteri kewangan lah. Menteri kewangan bagi Mesir. Okey, contoh yang lain, Ahlul Kahf. Ashabul Kahf. Ashabul Kahf yakni pemuda-pemuda yang menyorok di dalam gua, lari daripada pemerintah yang zalim dan juga yang dia bila pemimpin zaman dulu ni, dia macam agama itu sebahagian daripada kepatuhan kepada dia. Kalau dia agama tu, engkau agama lain, engkau macam lawan dia. Faham tak? Jadi pemuda-pemuda ini lari daripada raja ni. Sebab apa? Kalau tak ikut agama raja ni, jadi dia macam lawan. Jadi raja ni apabila panggil mereka nanti, mereka tak buat ritual tu. Dan juga Ashabul Kahf ni, kalau ikut rekod, maksudnya di kalangan orang yang mengkaji sejarah, Ashabul Kahfi yang menjawab dalam gua ni, pemuda-pemuda ni sebenarnya di kalangan anak-anak orang-orang hartawan lah. Mereka ni bangsawan lah. Sebenarnya mereka ni bangsawan, lari daripada pemerintah. Sebab pemerintah ni biasanya orang-orang yang kaya ni dia kenal, dia punya circle dia. Orang bawah-bawah tu mungkin tak pasal. Jadi mereka ini lari daripada majlis raja-raja ni. Raja ni punya majlis. Okey. Lalu apa yang Allah gantikan kepada mereka? Mereka adalah contoh utama macam mana seorang yang dapat bebaskan diri dia daripada fitnah, Allah jadikan mereka sebagai contoh sehingga hari kiamat. Bagaimana seorang yang ditimpa fitnah dapat menyelamatkan dirinya, menjaga agamanya, mereka lah contoh. Itu yang Allah gantikan kepada mereka. Okey, kadang-kadang kita ni nampak nak dapat balasan tu balasan dunia kan? Tak semestinya balasan dunia. Kadang balasan tu diletak nama dia dalam, ataupun dia punya kisah itu ada dalam Al-Quran. Cuma satulah masalahnya dengan Ashabul Kahfi ni. Kita orang Malaysia ni, orang terpelajar pun sama makna dia orang berapa orang Ashabul Kahfi tu kan? Maksudnya pengetahuan itu tujuh Ashabul Kahfi yang tidur dalam gua ni tujuh ni datang daripada mana? Datang dalam Bible, tuan-tuan. Bible yang beritahu tujuh. Al-Quran beritahu berapa? Al-Quran tak beritahu. Sayaquluna salasatur rabi'uhum kalbuhum. Ada yang kata, Al-Quran beritahu, ada yang kata 3 dan keempat tu anjing. Wa yaquluna khamsatu wa sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Ada yang kata yang 5 dan ke-6 tu anjing. Ada yang kata 7 dan 8 tu anjing. Jadi Allah kata rajman bil ghaib. Semua itu rajman bil ghaib. Semua itu adalah baling dalam gelap. Baling dalam tak nampak. Baling tutup mata lah. Baling bil ghaib tak nampak. Baling main teka je, main hentam kan. Allah sebenarnya tak beritahu berapa sebenarnya bilangan Ashabul Kahfi. Sebab saya pun tengok kawan-kawan saya dia pergi. Sebab Ashabul Kahfi ni dia ada beberapa tempat lah. Antaranya di Jordan pun ada. Di Jordan Ashabul Kahfi pun dia kata, okey, inilah tempat 7 orang tu Ashabul Kahfi. Kata 7 orang ni bukan Al-Quran. Al-Quran kata 7 sleepers, 7 orang yang tidur, 7 sleepers. Yang tu adalah riwayat di dalam Kristian. Al-Quran datang, Al-Quran betul kan? Rekod tu mereka itu kalau ikut Kristian, rekod tu mereka ini adalah penyembah-penyembah ataupun pengikut penyembah Nabi Isa lah, Jesus. Al-Quran betul kan? Bukan. Mereka ini beriman, innahum amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka itu yang Allah itu bagi mereka itu petunjuk. Mereka itu beriman dengan
Allah, bukan beriman dengan Jesus, bukan. Jadi ada yang sambut mereka ini setiap tahun. Okey, yang tu di kalangan Kristian lah, Kristian sebelah Syria. Rekod ni dalam Kristian sebelah Syria. Okey, jadi itulah clear pasal Ashabul Kahfi sikit. Okey. Contoh lagi banyak ni, sebab seronok juga tengok lalu-lalu contoh ni kan. Maryam. Wa Maryamu ibnatu Imran lamma ahsanat farjaha. Dan Maryam, apabila dia jaga diri dia, perempuan, maknanya perempuan muda ke, dia jaga diri dia daripada disentuh lelaki-lelaki ajnabi. Apa yang Allah gantikan kepada mereka? Apa yang Allah gantikan kepada Maryam? Allah bagi dia anak sebagai tanda kepada semua manusia. Maksud Allah bagi, sebab engkau jaga sangat ni, Allah bagi dia anak yang tanpa ayah, dan ia adalah tanda kebesaran Allah, tanda kebesaran pada engkau, untuk ditunjukkan kepada seluruh manusia. Itu Allah gantikan tuan-tuan. Kalau kita berhenti, kita stop kerana Allah gantikan. Sulaiman, banyak pula contoh kan. Tengoklah Sulaiman, okey, Sulaiman tak apa. Sulaiman ni mungkin ada perbahasan sikit. Wa man taraka matahu. Okey, habis contoh yang telah diberi tu. Okey, habis tentang mukadimah pentahqiq buku. Kita terus masuk kepada, okey, biasanya kita Arab ni dia ada tarjamah muallif lah, tarjamah fadilatul syekh. Dia cerita pasal penulis ni siapa nama lahir mana, bila lancar Quran, siapa guru tak payahlah kot. Kita langkau tu apa isi Okey, kita masuk kepada bab yang pertama, Kitabul Aqidah. Kitabul Aqidah. Jadi saya dah beritahu tadi, Kitab Al-Manahij Syar'iyyah ni larangan-larangan syarak dia susun macam buku fiqh. Jadi susun macam buku fiqh, start dengan akidah lah. Start dengan akidah dulu, habis apa yang dilarang di dalam akidah, lepas tu masuk dalam bab taharah. Lepas taharah solat, apa yang dilarang di dalam solat, apa yang dilarang ni sampailah habis. Okey. Jadi dia start dengan Kitabul Aqidah, babun nahyi 'anil syirki billahi azza wa jalla. Larangan untuk mensyirikkan Allah azza wa jalla. Bab yang pertama tuan-tuan, larangan syirik dengan Allah. Jadi pertama sekali kita nak tahu apa itu syirik. Syirik apa tuan-tuan? Menjadikan Allah sekutu. Syirik tu dia macam syarikat. Syarikat ni macam mana? Syarikat ni dia terdiri dengan beberapa orang kan. Beberapa orang jadilah satu syarikat. Jadi kita jadikan Allah tu ada partner dia. Maksudnya syarikat itu terjadi dengan partner-partner dia tadi. Jadi kita jadikan Allah Ta'ala pun ada partner dia. Yang tu maksudnya kalau syarikat ni, kalau kita nak minta apa-apa dengan dia ke, boleh melalui dia ni, boleh melalui dia ni, boleh melalui dia ni. Jadi ada partner Allah Azza wa Jalla. Yang tu maksud syirik. Kita jadikan sekutu Allah. Sesuatu itu sekutu, ataupun setara, ataupun rendah sikit ke, ataupun setara lah. Sebab dalam syarikat pun ada yang CEO kan, ada utama CEO 1, CEO 2 kan. Tapi macam tu lah kita jadikan macam label-label Allah Ta'ala juga. Jadi tak payah minta dengan Allah direct, minta dengan ini. Yang tu jadikan Allah sekutu. Okey, kita nak tengok dulu apa firman Allah. Jadi kita beritahu tadi, larangan-larangan ini disusun berdasarkan Al-Quran dan juga hadis, min al-kitabi, min nususil kitabi wa sunnatin nabawiyyah, daripada hadis. Jadi larangannya adalah yang pertama syirik. Apa bukti larangan itu? Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan kalau dia itu disyirikkan, ayyushraka bihi, dia itu disyirikkan, wa yaghfiru ma duna dzalik, dan dia akan ampunkan apa yang selain daripada itu, iaitu selain daripada syirik. Dia tak akan ampunkan dosa syirik, tapi selain daripada syirik dia boleh ampun. Liman yasha, kepada sesiapa yang dia mahu. Okey, jadi ini bukti nombor satu. Nombor satu maknanya jenayah atau dosa yang paling besar dalam dunia ni bukan bunuh orang.
Bunuh orang boleh jadi Allah ampun. Tapi kalau mensyirikkan Allah, maknanya ini adalah benda yang paling besar. Orang tu bunuh orang, dosa, masuk neraka. Nabi beritahu. Tetapi kalau dia minta ampun dengan Allah, ada kemungkinan Allah ampun, kemungkinan Allah ampun. Tapi kalau dia syirikkan Allah, walaiyazubillah, Allah tidak sesekali ampunkan dia. Okey, mana dia punya syarah ni? Okey, kita tengok sikit dekat syarah kepada ayat ni. Wa amal ma'asi kazina wasarqah. Manakala dosa-dosa yang lain seperti zina dan mencuri, faqad yakunu lil insan fiha hazzu nafsin. Manusia itu dapatlah sikit, dapat bahagian sikit di mana min syahwah, terhadap apa yang syahwat dia nak. Zina, curi kan. Jadi syahwat dia tertunai tak? Tertunai kan. Maksudnya kalau dia nak duit, curi dapat duit, dapat dapuri apa ni, jalan dengan orang kan, terlunaslah benda tu kan. Kalau dia nak sangat, dia terlunaslah syahwat. Tetapi syirik ini adalah macam melampau terhadap hak Allah Ta'ala, dan dia pula tak dapat apa-apa pun kan. Orang yang syirik terhadap Allah ni, ada kau dia rasa logo, tak, dia tak ada rasa puas apa-apa pun. Jadi menunjukkan syirik ini satu kebodohan yang anda buat, dan juga anda tak dapat apa-apa pun daripada syirik. Jadi dosa dia jadi lebih besar. Anda tak dapat apa-apa pun sebenarnya. Kenapa buat juga kalau tak dapat apa-apa? Sedangkan zina kau, curi kau, dapat juga kan, dapat juga harta orang kau. Okeylah lagi, maksudnya nampaklah tujuannya. Tapi kalau saja syirik Allah Ta'ala, sembah Allah, sembah selain Allah Azza wa Jalla, mintalah dengan apa ni, sembah kita percaya dengan benda-benda yang apa ni lah kan, benda-benda syirik ni lah. Banyaklah contoh lah, maknanya kita percaya dengan wali-wali ni, dia ni lah, kita nak minta tolong sama dia kan. Jadi kita akan tengok balik nanti macam mana kadarnya nak minta tolong dengan orang ni. Okey, kita masuk pula kepada ayat yang kedua. Wajnubni qala ta'ala ala lisani Ibrahim alaihi salam. Firman Allah SWT, Allah cerita tentang apabila Ibrahim berdoa di dalam surah Ibrahim. Ibrahim doa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku dan anak aku daripada kami ini menyembah berhala-berhala. Sebab zaman Ibrahim zaman berhala. Jadi dia kadang-kadang dia rasa bila dia nampak batu tu, orang zaman tu nampak batu dia nampak kuasa kan. Jadi yang tu itu masalah ada. Nampak nampak ada power ni. Okey. Jadi benda yang Ibrahim juga minta Allah lindung dia dan juga anak-anaknya. Lepas tu firman Allah di dalam surah Luqman, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang besar. Kezaliman yang besar. Sebab itulah saya bawa tadi. Sebab apa ni kezaliman yang besar? Sebab tak dapat apa-apa pun daripada mensyirikkan Allah. Tak dapat pun. Kita tak dapat apa-apa keuntungan pun sebenarnya kan? Jadi itu adalah kezaliman yang besar. Baik buat benda maksiat yang lain, macam itulah. Tapi janganlah buat kan. Okey, kita tengok hadis daripada hadis pula larangan syirik ni. An Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa yad'u min dunillahi nidda dakhala an-nar. Sesiapa yang mati sedangkan dia berdoa ataupun dia menyeru selain daripada Allah, nidda, sekutu, setara, dia menyeru selain daripada Allah yang dia anggap orang tu atau zat, benda itu setara dengan Allah kan. Benda-benda ni ada banyak. Contohnya benda-benda ni sesat, ada banyak. Antaranya dia panggil, itulah kadang-kadang wali-wali yang betul ni disalahgunakan oleh pengikut-pengikut dia. Dia panggil dia panggil wali tu kan, ya Syekh Qadir Al-Jilani, bantulah aku kan,
Sebab dia rasa kan dia anggap macam setara, kan? Dia setara dengan Allah, kan? Dan Nabi sebut orang-orang macam ni, sesiapa yang mati dalam keadaan dia panggil selain daripada Allah, itu yang setara, bagi dia setara, dakhalan nar, dia pasti masuk neraka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Okey. Mari syarah ada sikit. Syartiyah. Okey. Seru, Okey, jadi kat sini dia nak bahas sikit, dia seru selain daripada Allah Azza wa Jalla, iaitu yang setara. Okey, seru itu da'a wa huwa yad'u. Da'a perkataan Arab, panggil ataupun seru, ataupun perkataan masdar dia adalah doa. Doa ni maksudnya kita seru kepada, kita seru Allah, dengan cara kita seru tu, patut kita minta. Okey. Doa ni dalam bahasa Arab ada dua maksudlah, doa. Ataupun dalam agama ni, bukan dalam bahasa Arab. Dalam agama ini doa ada dua benda. Apa masuk ni tuan-tuan? Tak 2 jam Oh, 2 jam. Masuk dah Oh, dah masuk dah, tak pasal ni. Okey, tak apa, kita bahas sikit. Doa ni di dalam agama ada dua. Doa, bila kita kata doa, orang yang memanggil, menyeru selain daripada Allah. Bila kita dengar ayat ni, menyeru selain daripada Allah, ini ada dua. Satu, dia menyeru, dia panggil doa ibadah. Dan yang kedua, dia panggil doa masalah, minta tolong. Satu, doa ibadah ni maknanya dia beribadat dengan, dia menyeru tu maknanya dia anggap benda tu ataupun dia sembah benda tu macam satu ritual ibadat. Okey. Jadi contohnya kalau dia doa ibadat, contoh doa ibadat ni macam salat, puasa, haji, bayar zakat, itu doa ibadat. Doa ibadat. Dan ada nombor 2, doaul masalah. Doaul masalah maksud dia minta bantu. Dia minta bantu. So mana satu yang dilarang oleh syarak? Seru ni, yang kita seru ni, doa ibadah ke doaul masalah? Yang dilarang oleh agama adalah doa ibadah. Dia seru selain daripada Allah, maknanya dia buat satu ritual yang dia anggap orang itu setara dengan, ataupun benda itu setara dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi contoh yang tadi itulah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ada yang tawaf di mana, di Iran ke di Pakistan, tawaf, buat satu ritual terhadap wali itu, dengan harapan itu adalah ibadah. Yang tu juga termasuk benda yang Nabi bagi tahu, siapa yang seru selain daripada Allah, mati masuk neraka. Amma manakala kalau minta ataupun seru, minta tolong kepada orang berkenaan dengan benda. Okey. Ada tak benda yang kita boleh minta tolong orang? Ada lah. Kalau orang tu boleh buat, kita boleh minta mau dia. Kita boleh minta mau dia. Contoh tolong bawakan, pasingkan air tu, orang tu boleh tolong tak? Boleh. Jadi bolehlah kita tolong. Tapi kalau minta tolong orang tu, tolong pastikan esok jangan hujan, boleh tak? Tak boleh. Yang tu tak boleh. Yang tu yang dipanggil, kita anggap dia syirik dengan Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, jadi kita berhenti dulu kat situ pada, kita masih lagi kita dalam sebab yang pertama. Sebab yang pertama tentang syirik terhadap Allah Azza wa Jalla. Ada soalan Ustaz? Ya. Itu nak doa dia ada syarat-syarat Ustaz kan? Allah kan doa syarat-syarat dia kan? Okey. Tak tentu lagi Allah kabulkan kan? Okey. Kalau kita cakap saja doa tu dia jangan Ustaz. Nah itu, soalnya macam nak jawab soalan ni. Jangan cakap bukan itu. Doa itu doa. Okey, doa. Okey. Yang nak doa ni subuh. Doa asalnya adalah macam saya pernah beritahu dulu kot. Maksudnya doa adalah permintaan. Jadi dia apabila kita bercakap, oh esok jadinya lah tu, bercakap benda-benda tak elok, jangan cakap yang tu jadi doa. Yang tu bukan doa. Doa adalah permintaan terhadap
Allah Azza wa Jalla. Jadi kita minta, ya Allah bagi aku yang ni, ya Allah bagi aku yang itu baru doa. Tapi ya tuan-tuan, maknanya kita sebagai orang Islam, maknanya Nabi SAW adalah orang yang sentiasa dipanggil tafaul. Dia ada dalam bahasa Arabnya ada dua, tafaul dan juga tasya'um. Tafaul dan juga tasya'um. Tafaul ni sentiasa cakap benda-benda yang baik. Tasya'um ni pula orang yang cakap benda dia negatif je. Tafaul ni positif, tasya'um ni negatif je orang. Nabi SAW adalah orang yang positif tadi, tafaul. Bila dia cakap dengan harapan benda itu jadi baik, insya-Allah. Bila orang sakit, Nabi beritahu apa dekat dia? Tahur, insya-Allah. Nabi kata bila sakit, dia sakit, insya-Allah di sakitnya tadi pembersih dosa-dosa kita yang lepas. Tahur. Yang tu termasuk dipanggil apa, perkataan fahash. Nabi ni la'an, maksudnya la'an. Nabi ini bukan orang yang melaknat orang. Kalau kita kata bodoh, dia tak bodoh lah. Dia tak boleh jadi doa. Melainkan kata, ya Allah jadikanlah anak ni bodoh. Itu yang tu doa kan? Tapi itu bukan sifat Nabi lah. Maknanya kalau kita tahu Nabi SAW adalah orang yang sentiasa kata yang baik. Hatta bagi nama, tuan-tuan, bagi nama, Nabi akan pilih nama yang baik, baik nama. Apa nama asal bagi dia panggil apa, Madinah? Yathrib kan? Yathrib kan? Dikatakan asalnya nama perempuan, dikatakan pelacur lah. Ditukar nama tu, Yathrib. Jadi tukar, tak mau dengar nama benda-benda buruk ni kan? Jadi supaya jadilah Al-Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah yang bercahaya. Dia tak kata doa lah, tuan-tuan. Untuk imam kita tak kata doa, tetapi dia termasuk benda-benda yang tasya'um ataupun la'an. Kalau kita maki orang, kita kata dia ni bodoh kan, itu maki. Itu bukan sifat Nabi. Laisa bil la'an. Ada riwayatkan Nabi SAW bukan orang yang melaknat orang, laknat orang lah kan. Dan juga bukan orang yang cakap-cakap benda yang fahash, benda-benda yang lucah. Nabi tak, Nabi bukan macam tu. Lucah ni mungkin kita malu dengan anak, tapi kalau kita cakap anak apa ni, binatang dengan anak kita tu, kita jadi kita tak rasa malu kan. Yang tu kita itu juga kita kena elakkan. Allah Ta'ala. Soalan tak ada kan? Tak ada. Okay. Jadi kita tutuplah kita punya majlis dulu. Nasallallahu ta'ala yanfa'ana bima sami'na wa yaj'alana hudatan muhtadin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Azan bilal azan.